Dan ketahuilah tuan-tuan dan puan-puan bahawa dunia ni, muka bumi Allah ni tak ada satu pun rugi, melainkan semuanya pahala. Makan dapat pahala, pergi masjid dapat pahala, jaga bini dapat pahala, isteri masak untuk keluarga dapat pahala, pergi kerja dapat pahala, segala macam lah, semua pahala. Cuma manusia itu sering tercari-cari mana jalan nak pergi ke neraka. Itu sifat manusia. Dhaifnya manusia, lalainya manusia, ketika Allah memberi tawaran besar untuk masuk dalam syurga, tapi dia tak nak rebut. Dan dia tercari-cari mana jalan nak relax sikit, nak keluar daripada hukum Tuhan. Yang itu bahayanya manusia. Maka pada malam ini, kalau ikut tak ada tajuk khusus pun kan, tapi kita nak sembang-sembang tentang hijrah. Tentang hijrah. Dan manusia ni, samalah umur saya 52 tahun. Lahir tahun 70. Dalam TV nampak tua sikit. Dalam TV betul? Tak ada. Mana-mana pergi ada sahabat kata gitu, Ustaz, dalam TV nampak besar. Lepas tu nampak macam berumur sikit. Dia tak tahu saya muda. Tu kan. Okey, tak. Baik. Dalam umur 52 tahun ni, saya seperti tuan-tuan juga. Setiap tahun menyambut datangnya Muharram. Setiap tahun menyambut datangnya Muharram. Dan setiap tahun itulah berbicara tentang hijrah. Dan kadang-kadang benda itu cuma sekadar takwim tahunan sahaja. Bila datangnya Zulhijjah dekat nak habis, kita prepare sikit. Okey, Muharram kita sambut tahun baru. Lepas tu kita buat majlis. Dan kita tak tahu apa yang kita sambut sebenarnya. So asas dalam hidup kita untuk berubah, ilmu. Dalam perjuangan manusia mencari ilmu juga ada lebih besar daripada ilmu. Ilmu jangan hanya letak di minda. Kalau ilmu letak di akal, dia menjadi sekadar pengetahuan. Tapi kalau ilmu ditolak masuk dalam hati, dia menghasilkan kesedaran. Dan kesedaran itu menjadikan manusia boleh berhijrah. Berapa ramai manusia yang dia tahu dia Islam, belum solat 5 waktu. Dia tahu kena solat. Berapa ramai lagi orang perempuan Islam yang tahu kena tutup aurat. Levi's 501 jin melekat sana sini. Berapa ramai orang Islam dia tahu tidak boleh berhutang dengan cara riba. Tapi berapa ramai juga manusia Islam yang terbabit dengan urusan riba. Apabila manusia mengambil Islam, pengetahuan itu sekedar letak di akal fikiran, dan dia tidak mengambil Islam dan pengetahuan itu letak di sudut hati. Daripada pengetahuan berubah menjadi kesedaran. Maka orang yang sekadar tahu, dia akan sambut aja, sambut dan sambut. Habis, calo bete, calo karte. Habis. Ada orang sambut dan dia berubah, sambut dia makin berubah. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Baqarah pada surah yang kedua pada ayat 218. Allah sebut dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Kata Allah, innal ladzina amanu, sesungguhnya mereka yang beriman itu, mereka yang benar-benar merasai diri mereka itu orang yang beriman. Sifat yang pertama mereka, walladzina hajaru, mereka itu berusaha untuk berhijrah, yakni memperbaiki diri. Wajahadu fi sabilillah, berjuang atas landasan jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yarjuna rahmatallah, mereka beriman, mereka berhijrah, mereka berjuang semata-mata mencari rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim, Allah itu sifatnya maha pengampun lagi maha penyayang.
Maka jom kita cek diri kita, benarkah kita orang yang beriman, yakni yang mempunyai sifat untuk hajaru, berhijrah. Hijrah dari sudut mana? Hijrah dari sudut tiga yang paling besar. Yang pertama dari sudut akidah, yang kedua dari sudut ibadah, dan yang ketiga dari sudut akhlak. Tiga benda ni kalau kita jaga, insya-Allah semua akan jadi elok. Bila Allah kata walladzina hajaru, hari ni mesti lebih baik daripada semalam. Kata ulama, wajib hari ini lebih baik daripada semalam. Seandainya hari ini sama seperti semalam, bermaksud kita sedang berada di dalam kerugian yang amat sangat. Kerana ada orang lain yang mati semalam, tak disambung umur kita sampai hari ini. Kalau Allah sambung umur, kita masih macam tu juga, maka itu kerugian. Dan hari ini seandainya lebih buruk daripada semalam, bermaksud hari ini adalah hari yang penuh dengan kecelakaan dalam hidup kita. Kerana takut-takut, kata Jin Samsudin, tiada esok bagimu. Ingat tak Jin Samsudin buat filem? Tiada esok bagimu. Walaupun pada permulaan itu dia buat filem, esok masih ada. Tuh. Maka sebab itu semuanya terpulang kepada hari ini. Kalau kita belajar dalam ulama akhlak, ulama-ulama akhlak membentuk nyawa kita ni cuma ada 3 saat aja. Yang pertama, 1 saat diguna sebentar tadi, tak mungkin dapat kembali lagi. 1 saat. Umur saya 52, 51, kalau rugi, rugilah. Kalau untung, untunglah. Kita tak boleh cari roundabout nak patah balik, tak boleh. Kita tak boleh cari U-turn nak patah balik, tak boleh. 1 saat bakal tiba nanti, belum tentu kita sampai ke sana lagi. Umur saya 52, nak masuk 53, belum tentu, silap-silap saya mati umur 52. Dan 1 saat yang kita miliki hanya pada waktu ini, ni saja yang kita ada. Yang semalam kalau untung, untung. Kalau rugi, rugi. Yang nanti belum tentu. Tapi yang ada sekarang. So yang sekarang lah yang kita kena berubah. Kita kena baiki sebaik-baiknya. Pastikan hidup kita bertemu Allah dalam keadaan yang tak ada rugi walaupun sikit. Hidup kita bertemu Allah dalam keadaan berhijrah dan berjuang. Tak pernah berhenti dalam berhijrah dan berjuang. Ini semua kita kena belajar dalam hidup kita. Sebab itu katakanlah malam ini kita nak belajar tentang bagaimana menjadi orang yang beriman, maka jom cek diri kita. Adakah kita ni orang yang suka berhijrah, memperbaiki diri? Kita tak perlulah berhijrah makaniyah. Daripada Bukit Beruntung pergi ke Mantin, tak payah hijrah tu lah. Tak payah tukar rumah dah. Daripada Kuala Ketil, Kedah pergi ke Selangor, tak perlu lagi dah pada ketika ini. Sekarang tak perlu. Tapi hijrah yang paling besar adalah hijrah pergi kepada Allah dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, perkara mudah. Saya selalu sembang perkara yang paling mudah yang berada di keliling kita. Berada di keliling kita. Tuan-tuan, saya selalu ulang benda yang kita pakai. Kita selalu pakai mask. Sampai sekarang pun ada yang pakai mask. Minta maaf saya tak pakai. Sebab kalau pakai mask ni ceramah, asma saya nanti. Itu kan, penat ditutup itu. Baik. Pakai mask ni, kita nak tengok manusia ni setahun demi tahun, tahun demi tahun, dia tak dapat pun peringatan. Dia sarung je mask tu. 3 tahun dah pakai mask. Start daripada 18 hari bulan 3 tahun 2020. Dekat masuk 3 tahun dah. Sampai sekarang pakai mask sarung je. Bismillah pun tak pakai. Masa sarung mask tu, Bismillah pun tak baca. Kajian mendapati sedemikian. Yang kita tahu sarung, kita ingat yang bila kita sarung tu kita boleh selamat dah. Kita terlupa bahawa hak mutlak penyembuhan dan keselamatan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehinggalah kita pakai mask tu langsung tak meletakkan harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah-tambah orang perempuan.
Dia pakai mask mesti satu warna dengan baju dia. Kalau baju bunga-bunga, dia nanti pakai bunga-bunga. Kalau baju dia warna apa, dia mesti pakai macam tu. Begitulah keadaannya. Tapi manusia, dia tidak mengambil mask tu sebagai tambahan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hand sanitizer, tekan, perak, gosok tangan. Tekan ni, sapu di bahagian tangan ni. Kalau boleh muka pun nak sapu. Nak selamat. Tapi masa tekan tu, bismillah pun tak sebut. Manusia biasanya cari Allah di akhir-akhir waktu. Manusia cari Allah bila dah bankrupt perniagaannya. Manusia cari Allah solat tahajud. Ya Allah, Nabi solat tahajud 13 rakaat, dia 33 rakaat. Bila gaduh laki bini. Manusia cari Allah ketika salat duha. Nabi buat 8 rakaat, dia buat 28 rakaat. Itu tanda tak ada duit sangatlah tu. Itu manusia, sifatnya begitu. Maka kita nak bagi tahu dalam hidup kita, penghijrahan kita adalah melakukan sesuatu itu dengan bersangkutan dengan pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beratur 2 jam. Vaksin dos pertama, dos kedua, dan akhirnya dos galakkan. Tu kan. Pakai galak semua. Dos pertama, dos kedua, beratur sampai 2 jam. Lama beratur. Ketika kita disuntik, ada ke tidak kita berserah diri pada Allah dengan lafaz yang mulia, yakni bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Yang ada, dia ambil video dia dekat bahu dia gini. Lepas tu masuk dalam Facebook. Itu je ada. Itulah manusia namanya. Siapa manusia? Kita. Tuan-tuan puan-puan, dalam Al-Quran Allah sebut 2 kelompok makhluk yang masuk neraka dan juga masuk syurga. Tapi kita cerita yang masuk neraka dulu. Allah khabarkan dalam surah Al-A'raf pada surah yang ke-7 pada ayat 179. Cukup clear Allah bagi tahu. Kata Allah, wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanul la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Allah kata, telah kami jadikan neraka jahanam itu ramai penghuninya terdiri dari jin dan manusia. 2 kelompok ni paling banyak dalam neraka. Jin kita tak payah kisah. Jin tak payah ambil mangkuk isi air nang buti nang buti kui. Tak perlu. Jin kita tak payah cari merata-rata sebab jin bukan adik-beradik kita. Jin bukan suami isteri kita. Jin bukan sepupu sepapat kita. Yang kita sibuk nak cari jin kenapa? Tak perlu. Biarkan jin dengan kejinannya. Dah selesai, biarkan gitu. Sayangnya, manusia juga rupanya masuk neraka paling ramai. Kenapa mereka masuk neraka? Kita lah manusia. Kenapa kita masuk neraka tu ramai sangat? Allah kata, lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka ada hati tapi enggan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok cerita Korea ni meleleh-leleh air mata. Baca Quran apa pun tak rasa. Artis dalam buat drama sikit saja kita ni sedihlah sebab siang malam pagi petang. Ya, kita baca Quran relax, tak ada rasa apa-apa ni, ada hati. Tapi hati kita dah lama mati. Oh, takut no. Ada manusia Hindustan kata dil to pagal hai, dil divana hai, dil to pagal hai,
Dil divana hai. Sambung. Orang pencen takkan tak boleh kan? Dil to pagal hai. Hati boleh jadi gila. Hati boleh jadi rosak dan binasa. Seandainya kita tidak berhati-hati di dalam menjaga hati. Sebab itu kalau kita baca dalam Al-Quran, kita baca dalam hadis, terutama dalam kitab Riyadhus Salihin, dalam bahagian taubat, kan ya, kita akan jumpa satu hadis riwayat Imam Muslim tentang bagaimana orang yang bahagian niat. Orang yang beramal tanpa niat yang ikhlas, mereka masuk neraka. Masalah apa? Masalah hati. Ada orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid masuk neraka. Ahli qari dan qari'ah juara mengaji Quran masuk neraka. Para dermawan masuk neraka. Kita ni tak tahulah apa cerita. Paling tidak dia syahid. Kita syahid masa khutbah je. Kan khutbah bang kita syahid. Gitu. Ya. Saya tadi Jumaat tadi ada program dengan angkatan tentera di kamp Sungai Buloh. Begitu keadaannya. Sebab tu dalam Al-Quran cerita gitu. Tolong faham tengok. Ada 3 kerosakan manusia. Bila mana Allah mengatakan lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka ada hati. Tapi hati mereka tak hidup untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walahum a'yunul la yubsiruna biha, mereka ada pandangan mata, lalu sebelah masjid break tak makan terus. Lalu sebelah surau break tak ada terus. Kat pasar malam boleh berhenti. Kan? Pasar tani elok tak ada masalah. Shopping mall tak ada masalah. Bahayanya walahum adhanul la yasma'una biha, mereka ada telinga tapi telinga mereka tak dapat mendengar kebaikan. Ada hati mati, ada mata buta, ada telinga pekak lagi tuli. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am, mereka itu macam binatang ternakan. Dahsyat. Tapi sebab kita baca Quran dalam bahasa Arab, kita faham, baca Quran al-lughatul Arabiyah, faham al-lughatul Malayuiyah, wal-lughatul Jawariyah wal Banjariyah. Jadi tak dapat apa-apa. Allah kata ulaika kal an'am, mereka yang rosak hati, mereka yang rosak pandangan mata dan rosak pendengaran telinga, mereka itu seumpama binatang ternakan. Tu yang 4 kaki tu. Lebih teruk kata Allah, bal hum adal, malah mereka lebih teruk daripada binatang ternakan. Orang Melayu selalu menggunakan bahasa, jangan jadi bodoh macam lembu. Selalu menggunakan bahasa tu. Saya pernah ditanya di satu tempat di Alostar dulu, dia ceramah. Dia kata, Ustaz, kenapa manusia menggunakan, kalau ia pun bodoh, yang dikaitkan dengan lembu yang tak bersalah tu kenapa? Lembu pun terkejut. Apa salah aku? Jangan jadi bodoh macam lembu. Saya kata lembu tak sebodoh kita. Lembu ibadah korban jual 5-6 ribu. Kita cuba pergi jual dekat market dengan kencing manis, darah tinggi, gout, sakit jantung. Laku ke tidak? Tak laku. Confirm menyusahkan orang je. Lembu bila mati manusia boleh makan. 1,000 orang boleh makan. Kita kalau mati nyusahkan orang juga. Nak dimandikan, nak dikapankan, udah mandi duit tak ada. Mati duit tak ada. Begitulah keadaannya. Lembu otaknya boleh buat sup. Otak kita mikir je menyusahkan orang. Lembu daging bahagian hadapan pipi ni, Allahu Akbar. Marvelous, nalar ke. Betul. Muka lembu tu, kalau pandai ambil dagingnya, begini. Muka kita tengok pun meluat. Dalam perut lembu, apa yang kita tak makan melainkan tahi dia je. Sarung tahi tu pun kita makan. Kan?
Usus dia tu kita ambil potong, basuh dengan kapur putih sikit, rebus cicah asam, meleleh-leleh air. Lembu pun geleng kepala, ya Allah, ini pun dia telan. Lembu pun geleng kepala. Telur lembu goreng kunyit, agak-agak kita punya. Iya. Allahu Akbar. Maka sebab itulah ekor lembu Pak Imam bawa lari lama dah. Kan? Nak bagi tahu kalau kita faham bahawa manusia ni dia boleh jadi ulaika kal an'am, ya, seperti binatang ternakan, balhum adal. Satu lagi Allah sebut dalam surah Al-An'am surah ke-6 pada ayat 112, manusia boleh jadi lebih teruk daripada syaitan. Maka pada malam ni asas dia adalah untuk memahami dulu apa itu hijrah sebenarnya. Datang je habis bulan Zulhijjah, masuk awal Muharram. Kalimah yang kita selalu guna ma'al hijrah. Ma'al hijrah. Sedangkan dan kita kaitkan dengan penghijrahan Nabi daripada Mekah pergi ke Madinah. Sedangkan hijrah Nabi bukan pada bulan Muharram. Nabi berhijrah pada 28 Safar sampai di Madinah Rabiul Awal. Cuma kita pula tu bila kita duk anggap okey lah bulan Muharram dah masuk, kita pun sambut ma'al hijrah. Kita pula percaya yang Nabi berhijrah pada bulan Muharram. Sedangkan Nabi berhijrah pada bulan Safar. Boleh rujuk dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Clear. Tak ada satu ulama pun yang mengatakan Nabi berhijrah pada bulan Muharram, tapi bulan Safar. Tapi memandangkan kita jenis ikut je, ikut. Keluar pula nasyid. Keluar nasyid. 1 Muharram detik permulaan perpindahan Nabi dan umat Islam. Salah hatu. Salah, sangat-sangat salah. Orang yang menulis lirik tu dia nanggung dosa sebab dia tipu sejarah berlawanan dengan fakta sejarah dan hadis Nabi SAW. Tetapi kita melihat bulan Muharram tu macam bulan Januari. Sebab tu azam dia datang. Sebab tu kita nak berhijrah tu. Itu pun dapatlah diary baru, tulislah 2 minggu. Lepas tu tak ada harapan. Diary tu kosong. Begitulah keadaannya tiap-tiap tahun. Baik, itu kena faham. Dan bulan Muharram ini tidak ada tahun itu di zaman Nabi. Bermulanya zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Bukan zaman Nabi SAW. Lagi leceh orang Penang kata ceroy. Kenapa? Ni anak-anak yang pergi sekolah rendah, yang pergi tadika, dia orang hafal bulan Islam. Atuk dengan nenek ni sampai ketua tak apa hafal. Atuk dengan nenek dia boleh hafal Januari, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Cucu kata, Tok, atuk umur berapa? 82. Alhamdulillah panjang umur, Tok. Bulan Muharram kan bulan awal Islam. Lepas Muharram apa, Tok? Lepas Muharram, Muhalal. Atuk. Kadang-kadang le. Sedangkan bulan itu telah disebut di dalam Al-Quran. Dalam surah Taubah pada surah ke-9 pada ayat ke-36. Daripada dulu dah disebut. Inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Dia pun nak dengar ceramah. Itu kan. Ya, di sisi Allah dalam surah Taubah surah ke-9 ayat 36 Allah menyatakan di sisi Allah perhitungan bulan itu Ithna asyara syahran 12 bulan fi kitabillah, termaktub 12 bulan tu dalam Al-Quran. Semenjak bila? Yauma khalaqas samawati wal ard, semenjak Allah cipta langit dan bumi dah ada dah perkiraan 12 bulan tu. Hebatnya kita sampai sekarang tak ngapal-ngapal. Tu pelik. Maka sepatutnya kita fikir balik, lah. Kenapa jadi gitu?
Mai pula puak-puak nasyid, dia buat nasyid elok. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. Ada nasyid pun tak hafal juga. Allahu Rabbi. Heran. Tu yang saya kata yang pakai mask tadi tu. 3 tahun dah. 3 tahun dah kita ni melalui apa? Melalui COVID-19. Tambah lagi satu wabak pula, influenza. Kan? Doa tolak wabak tu 3 tahun dah. Pun tak ngapal-ngapal. Tak tahu apa jadi dengan kita. 6 bulan PKP tak keluar rumah, makan tidur, makan tidur, makan tidur. Takkan tak boleh hafal doa. Dalam TV keluar, dalam radio keluar, Facebook keluar, Tok Imam baca, Allahumma inni a'udzubika min azab minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Macam itulah keadaannya. Heran. Lagu Hindustan tak lupa. Ya sungguh. Yang tadi tahun bila? Ni tahun baru. Tahun 80-an. Tujhe dekha koi jana sanam, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ. Sambung. Tak boleh? Rugi. तेरे बाहों में मर जाए हम. Sungguh manusia. Allahu Akbar. Tapi saya menyanyi yang saya faham. Jangan menyanyi yang tak faham. Okey. Kalau orang tak faham, kau jangan menyanyi. Takut esok dia keluar lagu Mere Man Ki Ganga. Itu bahaya tu. Itu lagu puja roh sungai Ganga. Or tere man ki jamanata boli rada boli sanggam. Oh, itu bahaya. Jangan nyanyi. Sesuatu orang faham saja boleh buat. Orang tak faham, kau duduk diam. Kau menyanyi je lah lagu bangsawan. Betul. Janganlah pandai-pandai sangat. Okay? Jadi kita nak faham diri kita. Pertama sekali dalam hidup kita adalah innal ladina amanu wal ladina hajaru. Berubah menjadi lebih baik. Orang perempuan bab Al-Quran macam ni. Orang lelaki macam nak turun gitu je. Kelas Al-Quran, saya buka kelas Al-Quran 12 tahun lepas. Sampai sekarang tak tutup. Cuma ganti guru saja sebab saya dah sibuk ke tempat lain. Buka kelas Al-Quran pada tarikh yang sama, 2 meja pendaftaran. Perempuan daftar 40 orang. Kemudian bila saya tinggalkan ada 44 orang. Walaupun 3 makcik dah meninggal dunia. Ada 44 orang, ada pertambahan. Meja lelaki daftar 14 orang. Lepas 4 bulan tinggal 4 orang. Sekarang dah tak ada orang. Orang perempuan bila kita tanya, akak ni nun mati jumpa ni, Allah Ustaz, simple sangat, ikhfa, dengung 2 harakat. Ustaz tanyalah yang atas sikit, idgham mutamasilain bi ghairi gunna, idgham mutajanisain. Isteri tu kata, Ustaz cuba tanya dengan abang, suami dia. Bang, ni nun mati jumpa ni, nun mati jumpa ni, rasa nak mati dia. Itu bukan takat nun je mati. Orang lelaki kena. Masalah sekarang adalah semuanya orang perempuan. Baca Yasin, grup baca Yasin orang perempuan. Yang mati orang jantan. Yang mati tu orang lelaki, yang keliling perempuan. Nabi kata, wahai orang perempuan, awak duduk sini, awak nguruskan jenazah ke? Tak. Awak ngusung jenazah? Tak. Kalau boleh baliklah rumah kamu. Maka masjid yang terbaik bagi dirimu adalah alam rumah tanggamu. Sampai kita nak pergi ke jenazah tu pun tak boleh sebab orang perempuan keliling. Marhaban dah tentu. Orang perempuan marhaban, orang lelaki meraban.
Allah. Dulu tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok, mana ada grup marhaban perempuan? Perempuan marhaban bukan sedap. Asyik nukar baju je kerjanya. Betul. Kesian. Kita pergi kenduri nak makan kenduri kan. Kita pergi dengar suara perempuan. Marhaban dia tu zaman Jepun attack Malaya. Marhaban. Tengok yang Allah pergi marhaban kencing manis 27. Pergi marhaban darah tinggi 180. Yang pergi marhaban tu pun bakar-bakar jenazah. Tu kan. Allah Rabbi. Jadi semua orang perempuan sekarang, semua orang perempuan, ketahuilah, orang perempuan bila yang meninggal tu lelaki, maka awak tak payah nyebok. Siap bawa surah Yasin bukan main duduk keliling jenazah. Tak payah. Tak payah. Ya, orang perempuan ni memang begitu. Tambah-tambah dalam bab solat ni. Bab solat fardu. Nabi kata bagi lelaki salatul maktubah di masjid. Solat nawafil, solat sunat di rumah. Tak ada masalah. Bagi orang perempuan, solat maktubah ke, nawafil ke, di rumah. Melainkan datang bila ada ceramah atau ada pengajian. Sebab suami tu dia tak pandai bagi ceramah. Gitu, datanglah. Jangan pula bila kita tanya, Kak Timah, Kak Timah. Kak Timah datang dengan siapa? Nampak tak Abang Osman mana? Kita lah tanya. Kak Timah kata apa? Abang Osman kirim akak datang. Apa merapu begitu? Maka jom kita betulkan. Dalam penghijrahan, dalam kita nak berubah, Allah kata wajahadu, mesti ada perjuangan. Mesti ada perjuangan. Perjuangan yang paling besar sekali, hawa nafsu. Tambah-tambah kita PKP 2 tahun duduk dalam rumah. Masjid tutup pun lama juga, 6 bulan, 8 bulan contohnya. Seronok penuh semayang di rumah. Guna kaedah baiti jannati. Rumahku syurgaku. Tak datang-datang masjid sampai sekarang. Semua masjid menghadapi masalah yang sama. Saya pergi mana-mana ceramah di seluruh Malaysia. Dan semua masjid menghadapi masalah yang sama juga. Maka sebab tu saya katakan waktu sekarang, pengurusi dengan AJK Masjid perlu buat satu tindakan yang mana itu adalah sunnah Nabi. Apa dia yang kita buat? Ziarah dari rumah ke rumah melalui ahli qaryah kita. Ziarah. Pihak masjid dia tak boleh buat ceramah, jemput orang datang saja. Itu tambahan. Tapi yang paling baik yang Nabi buat adalah lepas solat, bagi salam saja. Lepas tu Nabi tak tunggu di masjid. Nabi keluar dan Nabi bertemu dengan seluruh penduduk di kawasan tu. Rumah siapa yang kita nak pergi ni, AJK ni patut dia buat macam mana? Kalau nak berhijrah, macam mana nak bagi orang datang ramai? Istilah dia paling mudah adalah ziarah. Ziarah rumah ke rumah. Preparation AJK, apa yang dia perlu buat? Jumpa pengurusi, jumpa bendahari. Siang tu pergi Giant beli barang dulu. Beli barang, buat bungkusan 3-4 bungkusan. Kan ya, isi dalam tu beras Faizah Taj Mahal. Jangan pakai Taj Murah, pakai Taj Mahal. Bubuh gula, kopi, apa yang sepatutnya lah. Dan dalam tu paling tidak ada sekeping. Nombor telefon pengurusi khairat kematian, gini. Belakang jadual pengajian. Bubuh di dalam plastik itu. Pergi ziarah orang. Ziarah rumah siapa? Ziarah rumah yang mula-mula sekali kita nak pergi adalah rumah orang, kawan kita, orang kampung kita, yang kita jumpa dia di pasar tani, jumpa di padang permainan, jumpa di pasar malam. Tapi kita sebagai AJK Surau tak pernah jumpa dia di masjid. Maksud dia tak datang masjid. Jadi rumah orang ni yang kita kena pergi. Itu baru namanya dakwah. Rumah AJK tak payah pergi sebab dia orang dah bungkus banyak. Contoh, orang perempuan lagi cerdik, datang masjid bawa beg. Dalam beg tu ada plastik dengan getah siap-siap. Kita balik kepada ziarah tadi tu ya.
Dalam bab ziarah ni, AJK memang kena buat macam tu. Beli buah tangan, berjalan, pergi rumah orang yang kita jumpa kat tempat lain tapi tak pernah jumpa di masjid. Itu yang Nabi buat sebenarnya. Pergi ziarah, panggil dia, bagi tahu dia. Masa ziarah, jangan tunjuk yang kita tu pandai sangat. Jangan bila pergi ziarah tu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bukan main. Tak. Bagi salam, tanya nama, tanya khabar, bagi tahu kami ni daripada masjid. Orang yang tak pergi ke masjid, tiba-tiba AJK ziarah, dia akan rasa sentuh dah. Allah, aku ni masjid tak nak pergi. Ingat dia orang kat aku. Tu. Ini poin paling besar. Orang yang kedua, kelompok yang kedua yang kita kena pergi ziarah adalah dulu dia datang masjid, sekarang ghaib. Tu. Tak tahu mana pergi. Pergilah cari dia, entah isteri dia sakit ke, entah mak dia sakit ke, dia jaga anak dia yang cacat ke, atau dia hilang punca pendapatan ke, pergilah cari dia, insya-Allah akan imarah balik. Oh, kelompok yang ketiga, orang yang memerlukan, orang sakit, orang yang perlukan belanja. Kita mungkin masjid boleh bawa dia pergi ke Jabatan Kebajikan Masyarakat, pusat zakat, paling tidak jumpa Ustaz Asri ke apa ke, adalah mungkin lah kan. Dengar kata Ustaz Asri banyak duit. Contoh. Okey, contoh. So apa yang kita perlu buat? Ziarah. Insya-Allah bila kita ziarah, dia akan jadi baik. Dia akan ada pertambahan jamaah begitu. Maka sebab itu dalam kita ada perjuangan untuk berhijrah, mesti ada halangan, mesti ada perjuangan. Hawa nafsu adalah perkara paling besar. Dalam Al-Quran Allah menyebut dalam surah Yusuf pada surah yang ke-12 ayat 53, innan nafsa la'ammaratun bisuk. Sebenarnya nafsu memang mengajak sentiasa kepada kejahatan. Kita ngaji Quran 3 ayat, menguap 6 kali. Ngaji Quran kan baru gitu. Orang lain sedekah kiri kanan, kita al-bakhilun wal kedukutun. Kita bukan tak tahu solat tahajud tu, kita tahu solat tahajud tu daripada umur darjah 6 lagi. Sekarang dah 66, tak buat-buat. Begitulah kita. Kelemahan tak? Ya, semua orang termasuk saya, kita lemah. Sebab tu dalam hidup kita, kita perlu berjuang untuk berhijrah. Dan ketika ulaika yarjuna rahmatullah, bila mereka buat penghijrahan, mereka jaga masjid, mereka ziarah orang ramai, mereka jaga anak isteri, mereka buat semata-mata mencari rahmat Allah. Jangan marah pada anak-anak kalau anak-anak tak dapat balas kita. Jangan tunggu. Adik, kau dah kerja, dah gaji banyak, nah bayar balik. Ini bukan. Jangan ambil peluh kita di dunia, biar kita dapat di akhirat. Anak nak menikah, jangan biarkan dia buat loan dekat bank. Saya penceramah bebas ni, ramai sangat orang bebas bertanya. Dan kebanyakan orang muda daripada kita bawah umur 35 ke bawah, banyak muflis akibat daripada personal loan untuk menikah. Sedangkan mak bapak duit berlambak-lambak. Ayah ada duit, harta daripada KWSP duk simpan dalam tu lama dulu tak pakai. Mak ada duit, asyik beli emas kiri kanan je, tukar tudung, bawal, tenggiri, kembung, jenahak dan sebagainya. Anak tiba-tiba nak menikah, tak payah guna duit orang lain, guna duit kita mak bapak. Kenapa? Sebab kita dapat pahala. Mudah benar. Kalau kita dengan anak-anak pun bakhil, dengan orang lain lagi kedekut. Maka jom kita fikir sejenak, harta kita untuk siapa tuan-tuan? Anak-anak kita lah, anak cucu kita. Dan satu lagi, tolong mudahkan sikit pernikahan. Hari ni menikah jadi susah, tapi zina jadi mudah. Akibat daripada mak bapak yang menghalang pernikahan disegerakan. Pejabat agama biasa tak ada masalah. Kalau kau ikut semua elok tu, isi borang begitu gini cukup, tak ada masalah. Pergi akad nikah dekat pejabat lagi senang. Saya tanya isteri saya, kami menikah dekat pejabat masa PKP, baru 11 bulan aja. Boleh bagi hadiah menikah, hadiah pengantin baru boleh lagi. 11 bulan. Baru menikah. Ada orang tanya, Ustaz, tu isteri kedua ke? Kadang-kadang dia selalu kecil hati, pergi masjid. Yang tanya tu orang masjid. Tak, isteri pertama saya meninggal.
akibat daripada breast cancer dengan kanser tulang. Dia meninggal bulan 3, saya bertunang dengan dia bulan 5. Marah pula orang perempuan. Kubur masih merah lagi. Tu kan. Ada makcik tu kata, Ustaz, kubur merah lagi Ustaz, cepat belum nikah. Makcik dah 13 tahun tak menikah-nikah. Saya kata makcik tak laku. Apa dah? Apa dah susah benar. Kan? Dah, nak bagi tahu kita tu, kita perlu bangun untuk berjuang, memperbaiki diri kita, berhijrahlah, berubahlah. Bukan salah dari sudut nak bertunang ke apa begitu, tak apa. Tapi jangan buang duit. Ambil kameraman saja, bukan kameraman ni tau. Ini bagus. Ini daripada Selangor dia datang. Ini merata-rata di pusing ni. Ambil kameraman untuk buat foto album tu pun 2,000. Kalau awak ada duit, tak apa. Ni awak tak ada duit, baru kerja. Kerja pun Food Panda punya kita panggil Food Panda punya apa? Tu kan. Yang ni aja. Akhirnya saya pesan kepada mak-mak, anak-anak tak payah letak harga tinggi benar. Kalau awak nak anak saya 25,000, serba 3. Serba 3. Penin budak lelaki yang masuk Minang tu. Kawan tu baru kerja 3 bulan. Kan? Pi Jabatan Agama, penentuan had mas kahwin fleksibel, tak ada masalah. Walaupun dia bagi harga tu lagi fleksibel atas antara dan minkum redha meredai. Tak ada masalah pun. Biasanya bapak-bapak tak ada masalah. Bapak-bapak ni kata tak apalah, kita buat kat masjid 4-5 dulang bagi JK makan cukup ah. Kalau ikut. Mak kata tak boleh adik. Menikah ni satu kali seumur hidup. Mak tu kata. Jadi kena buat grand sikit. Mak tu pun terlupa, dia dah 3 kali menikah. Ya Allah. Kadang-kadang benda mudah kenapa kita susahkan? Kita nak datang masjid, tak payah susah sangat, datang je masjid. Kalau awak tak ada jubah, tak payah pakai jubah, sebab awak orang Melayu. Pakai je baju Melayu. Baju pun masjid sponsor. Untung tak payah. Orang Melayu selalu dia nak main masjid mesti nak pakai jubah. Jubah ni pakaian orang Arab. Kalau kita pakai niat ikut sunnah, dapatlah pahala sunnah. Tapi kalau kita pakai dengan membanggakan diri, bukan sunnah, dia jadi punah. Jangan bangga sangat dengan jubah, sebab Abu Jahal dengan Abu Lahab pun pakai jubah. Jangan terlupa. Cuma orang Melayu dia nampak macam orang pakai jubah ni pun begini alim ni. Sedangkan orang itulah yang paling bengong sekali. Ya. Tunjuk orang yang pakai baju Melayu ni, contoh macam pengurusi kita kan. Kan pakai baju Melayu ni kita nampak tak alim sangat. Geng kedua arwah. Itu contohnya. Tanpa yang pakai t-shirt, pandangan kita gitu. Tuan-tuan, handphone kita casing luar tak penting. Penting pun dia punya casing sarung tu. Kau bubuhlah sarung bunga ke, ada lampu lip lap ke, ada gantungan ke apa, itu tak penting. Yang penting berapa gig yang memori yang ada kat dalam tu. Kadang-kadang sarungnya bukan punya cantik. Tak hidup-hidup. Tak hidup-hidup. Tak penting. So pakaian kita, sarung kita tak penting. Dia cukup sekadar kena kepada disiplin agama, sumber pakaian tu halal, pakai dengan tutup aurat, bersih, lagi kemas. Dah, selesai. Tak perlu bersusah payah. Sebab tu bila saya datang ceramah pun saya selalu kata macam tu. Tadi dekat camp Sungai Buloh saya kata, tuan-tuan puan-puan bila dengar ceramah, dengar apa yang dia cakap, jangan tengok siapa yang cakap. Kalau yang bercakap tu datang dengan jubah yang besar begitu begini, tapi bercakap tentang benda yang terang-terang bersalahan dengan agama, maka jangan pakai. Tapi kalau orang yang datang ceramah tu, contoh, ya, sahabat-sahabat kita yang convert to Islam, Ustaz Farid Ravi, ya, Ustaz Fitri Abdullah, Firdaus Wong dan sebagainya. Kadang dia orang pakai seluar panjang, pakai t-shirt aja.
Tapi ketika mereka datang, mereka berbicara berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi SAW. Itu yang kita kena ambil. Jangan pandang kepada casing dan pembungkus itu tak penting sebenarnya. So apa yang kita nak kena buat? Ulaika yarjuna rahmatullah. Bila kita berhijrah, bila kita berjuang, cari rahmat Allah, bukan buat kerana manusia. Ada tu imam, Allahu Akbar, last sekali dia pun masuk neraka. Ada tak? Ada. Baca hadis. Jumpa tak? Jumpa. Pasal apa? Masa solat sendiri, Allahu Akbar. Masa solat jadi imam, Allah. Kita pun terkejut. Tok imam ni bila nak turun? Tok imam ni takbir ke azan ketiga? Tu kan. Bila solat sendiri, Bismillahirrahmanirrahim. Dia pendek je. Tapi mesti jadi imam, Bismillahirrahmanirrahim. Mula tu. Masa solat sendiri, Inna a'tainakal kautsar. Tiba-tiba jadi imam, Yasin. Bergegar kepala lutut makmum. Orang jabatan agama dia tahu, pihak masjid dia tahu. Kita pihak masjid surau, bulan Ramadan terutamanya. Bulan Ramadan kita selalu pakai pemain import jadi imam. Pemain tempatan tak boleh skor. Tak boleh skor. Jadi guna pemain import. Pelajar tahfiz umur 17 tahun. Pelajar tahfiz hafal Quran dengan baik. Sebab saya ada sekolah tahfiz, saya tahu. Tapi mereka tidak memahami ibadah solat dengan sempurna berdasarkan hadis sahih. Jadi mereka ni, dia datang-datang sebut aja satu juzuk, tak ada masalah. Dia umur 17, dia tak tengok belakang semua 71. Nabi pesan, wahai imam, ketika sebelum kamu salat, pandanglah belakangmu. Makmummu ada di antaranya as-saghir, budak kecil. Budak kecil tak boleh solat lama. Allahu Akbar. Imam baca Fatihah je dia dah mula. Kau main bola tadi. Besok kau sekolah ke tidak? Dia tanya gitu. Jemaah yang kedua Al-Kabir, orang yang dah terlalu tua. Tambah-tambah dapat pula giant fan macam ni. Sejuk nak terkencing, sejuk nak terkencing. Dia pun tak boleh solat lama. Ad-Da'ifun, orang yang lemah. Semua kita lemah. Berjalan pasal malam 19 lorong pergi. Tak ada masalah apa-apa. Keluar beli yang taufu je. Balik-balik rumah solat maghrib. Allah. Takbir terus menguap. Jemaah yang keempat. Al-Maridun. Orang yang sakit pun tak boleh solat lama. Dan jemaah yang kelima, orang yang ada hajat. Mungkin lepas ni dia ada mesyuarat, lepas ni dia nak pergi ambil anak dia di asrama, ada ziarah orang sakit. Maka wahai imam, ringkaskan, mudahkan bacaanmu. Ketika kamu salat sendirian, maka bacalah panjang mana yang kamu suka. Tapi imam terbalik. Tapi imam kita tadi bagus. Dia tahu belakang dia ni. Tu kan. Okay? Sebab tu imam ni dia kena tengok yang ada Allahu Akbar, bakal-bakal jenazah yang ada pun. Tengok belah kiri, geng gaut. Belah tengah, geng kencing manis. Belah kanan, geng darah tinggi. Tak termasuk belakang, geng meroyan. Macam-macam penyakit. Maka kita pagi ayat-ayat meroyan cukuplah. Simple aja, cuma baca tu bagi tertib. Walaupun baca pendek je tuan-tuan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Lembut satu. Jangan sembrono. Waduh, Jawa. Iya. Ini dah Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Saya tahu punya apa.
Pendek tak apa kerana Nabi pesan sedemikian. Tapi tertib tu penting. Rukuknya Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Satu-satu. Atau nak baca kaedah hadis Bukhari. Subhana rabbiyal azim. Ataupun nak baca subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Tak apalah kita ambil yang biasa. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kita tak ambil yang biasa, luar biasa. Allahu Akbar, semaidi bendi, semaidi bendi, semaidi bendi. Apa dia baca pun tak tahu. Kita tak rasa bahawa Allah tengah melihat kita. Maka sebab itu ruginya manusia apabila manusia berada di dalam ruang itu tapi dia tidak mengambil ruang dan peluang. Habis dah yang tu. Bab kedua dan nak habis waktu rupanya. Sikit. So bagaimana kita nak merencanakan kehidupan kita daripada surah Al-Baqarah surah kedua ayat 218. Kita punya projek kita berada pada surah Ali Imran pada surah ketiga ayat 133. Itu projek kita. Apa projek kita? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Itu projek kita. Bersegeralah kamu, jangan tangguh-tangguh. Beramal untuk mencari keampunan dari Tuhanmu dan beramal untuk memperolehi syurga yang seluas langit dan bumi. Itu projek kita. So bermula pada saat ini. Wasari'u. Jangan pernah tangguh. Karena besok belum tentu kita hidup. Ada dosa, hari ini taubat. Ada hutang, mampu, segera bayar. Jangan tangguh-tangguh. Ada perkara yang perlu dimaafkan, segera minta maaf. Jangan tangguh-tangguh. Nantilah, belum pencen. Katanya gitu, dah pencen. Tapi Alhamdulillah pencen ada di sini. Ini ruginya manusia. Wasari'u, jangan tangguh. Ya, sesekali jangan tangguh. Saya sebut di kem Sungai Buloh tadi. Jenayah yang paling besar dalam hidup manusia adalah kelalaian. Lalai, kenapa tak pergi masjid? Lalai, kenapa tak salat? Lalai, kenapa tak tutup aurat? Lalai, kenapa? Allah tanya, afala tatadabbarun? Afala yaqilun? Afala. Kenapa kamu? Allah tanya. Tapi disebabkan kita tak mengambil peduli. Maka bersegera. Hari ni kita nak belajar bagi orang lelaki, belajar untuk solat jemaah, mai masjid. Kapet masjid punya cantik. Mai masjid ni untung tuan-tuan, paling tidak bila ada ceramah ada makan. Iya, kalau kau tunggu lambat sikit balik ada bungkus. Cuma nak pesan. Kadang AJK pun sakit hati juga. Belum makan dah bungkus. Kan? Makan bungkus pergi masuk dalam IV dia simpan. Dia makan pun boleh tahan 4 kali tambah. Itu pun satu perkara juga. Hati-hati lah. So apa yang kita nak buat orang lelaki? Di mana tempat dia untuk berhijrah? Rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga je salat jemaah, maka dia akan dapat banyak kebaikan. Orang perempuan, don't worry, jadi pejuang. Saya selalu ingatkan isteri saya. Salah satu dari Nabi bagi tahu, untungnya ada pada orang lelaki. Hadis sahih. Untungnya 3 perkara yang ada pada orang lelaki. Pertama sekali, qalbu yang khusyuk, hati yang khusyuk. Kedua, lisan yang selalu berzikir. Ketiga, isteri yang sentiasa memudahkan urusan akhirat suaminya. Alhamdulillah, saya duduk di sebelah, dia bawa kereta. Bila kita balik sakit urat, ada mesin, dia mesin duduk dan sebagainya. Alhamdulillah, setiap mana saya pergi dia ikut. Alhamdulillah. Sebab itu kalau nak menikah, cari yang muda. Pengurusi kalau nak belajar beritahu. Iya. Bukan nak bagi tahu bahawa isteri berapapun umurmu, tapi kedudukan paling baik seorang isteri di sisi Allah adalah dia memudahkan urusan akhirat suaminya. Ustaz, suami saya bukan pendakwa, cuma pergi masjid, alhamdulillah, gosok baju,
kain purple tua, baju purple muda. Besok kain hijau, besok kain biru gini. Itu udah, alhamdulillah. Ketika suami nak pergi ke masjid, jangan bebankan dia dengan macam-macam masalah. Bang, tak apa pergi bang, nanti balik kita sembang. Jangan halang. Kenapa? Sebab itu tugasan-tugasan. Ketika suamimu ingin menjaga mak dan ayahnya, maka katakanlah wahai isteri, pergilah bang, jaga mak dengan ayah awak, saya pun nak tolong jaga, kot-kot kita sama-sama boleh masuk syurga. Kita suami bila isteri nak jaga mak bapak kita, mak bapak dia, kita kata yang pergi ambil yang, mujhe tumse muhabbat he. Kita sama-sama pergi. Bantu dia. Tapi sayang 1000 kali sayang. Ingatan paling awal share untuk semua. Siapa yang baru kahwin atau dah lama kahwin macam kita tak apa dah. Saya pesan kepada isteri saya kalimah paling awal. Untuk menjadi pasangan yang bahagia, jangan sibuk merenung dan mencari-cari kelemahan pasanganmu sehingga kamu terlupa dan kehilangan waktu untuk merenung kebaikan yang dia ada. Cari ini tak hati, ini tak boleh, ini tak boleh, ini tak ni, ini tak. Ada orang perempuan kata, Ustaz, minta maaf Ustaz, saya nak tanya. Semenjak saya menikah Ustaz 28 tahun dah, ekonomi ni merudum aja. Bukan PKP je, merudum aja. Tak tahulah Ustaz. Saya kata akak cuba fikir sekejap. Fikir apa? Akak tengok pada benda yang tak ada. Akak terlupa tengok benda yang ada. Apa? Akak masa menikah dulu berat 48. Sekarang dah 88. Mana datang? Rezeki lah tu. Akak dulu duduk dekat kampung, rumah api pun tak ada. Dapat menikah dengan orang dekat jabatan-jabatan sikit gini, dapatlah duduk rumah teres. Alhamdulillah. Dulu SRP pun akak tak lepas. Contoh. Maka bersyukurlah dengan apa yang ada. So wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Tugasan kita bermula pada saat ini dan keesokannya. Kerja kita minta ampun, minta ampun, minta ampun. Sebab banyaknya dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta ampun, istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Wa atubu ilaih. Wa jannatin arduha samawati wal ard. Kerja kita yang kedua adalah berusaha mencari syurga Allah Subhanahu wa taala. Cari syurga Allah, itu saja tugasan kita. Dan buatlah tanpa pernah putus asa dengan rahmat Allah, kerana Allah tidak pernah berhenti untuk memberi nikmat. Doa kah, tak doa kah, Allah bagi. Moga-moga Allah kurniakan kebaikan pada kita semua. Ya, wallahu a'lam. Saya buka 2 soalan. Silakan sebelum saya tutup. Kita buat program Tanyalah Ustaz TV 10. Sebab belum ada lagi TV 10. Kalau ada soalan silakan. Muslimat juga dibenarkan, insya-Allah. Sebab banyak bertanya ni muslimat. Sambil-sambil tu saya nak pesan muslimat yang rajin mengaji, jaga akidah bagi betul. Jangan takut sangat dengan jin. Saya belajar ilmu perubatan Islam dengan Darussalam arwah Ustaz Ismail Kamus. Ramai perempuan datang. Kata, Ustaz minta tolong Ustaz, tengokkan rumah saya keras Ustaz. Memanglah buat pakai batu bata. Tak apalah Ustaz, macam ni lah Ustaz. Kalau Ustaz tak datang, Ustaz tolong buat pagar jadilah. Saya kata saya bukan kontraktor. Siapa-siapa yang rasa dalam diri dia ada gangguan, dalam diri dia atau dalam rumahnya ada gangguan, dalam pejabatnya ada gangguan, dalam bangunannya ada gangguan, satu je Nabi pesan dalam riwayat Imam Muslim, baca surah Al-Baqarah di dalamnya. Allah akan keluarkan kejahatan, Allah tahan kejahatan dari luar masuk dan tidak dapat dijangkaui oleh ilmu sihir. Al-Baqarah. Ustaz, ayat mana? Ustaz tak sebut ayat, surah tak reti-reti. 286 ayat. Ustaz, pasang CD boleh? Itulah masalah kita. Baca. Hari ni 5 muka surat, besok 5 muka surat, lagi habis lama-lama. Maka jangan risau sangat dengan jin. Wahai perempuan, jangan takut jin, kerana suamimu lagi jin dari jin. Okey, tak ada soalan ya?